Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Jadi selepas Molana bacakan selawat dan salam dan juga sepotong ayat daripada Al-Quran tadi, maka Molana pun ada menyebutkan sebelum kita pergi kepada tasawuf itu sendiri, maknanya kita perlu tahu 3 perkara yang penting bagi kita. Iaitu pertama, kita nak tahu makna dan maksud tasawuf itu sendiri. Yang kedua, kita nak tahu dalil, iaitu di mananya sabitnya tasawuf tadi. Yang ketiga, kita nak tahu iaitu persoalan ataupun kritikan terhadap tasawuf tadi. Apabila kita tahu akan 3 perkara ini, maka insya-Allah mudah untuk kita tahu tasawuf dan insya-Allah mudah untuk kita fahami apa itu tasawuf. Jadi yang pertama sekali Molana bagi tahu kepada kita, iaitu yang perlu kita tahu adalah makna tasawuf itu sendiri. Makna tasawuf yang disebut dekat sini, huwa ilmu yu'rafu bihi ahwal tazkiyatin nufus, iaitu dia adalah satu ilmu yang mana kita dapat kenali daripada ilmu tadi, iaitu ahwal, hal keadaan berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Bagaimana kita nak tazkiyah, nak mempersucikan jiwa kita, nak membersihkan jiwa kita. Wa tasfiyatul akhlaq, dan begitu juga nak membersihkan akhlak-akhlak kita. Bagaimana kita nak datangkan keikhlasan dalam diri kita. Kemudian daripada situ, maka dapatlah kita betulkan kita punya zahir dan batin kita. Maka ini maksud daripada tasawuf, iaitu yang pertama, kita nak tahu ini berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Bagaimana kita nak bersihkan jiwa kita. Okey, kemudian bila kita dah tahu, kita dah bersih jiwa kita, maka akan datang keikhlasan tadi. Bila datangnya keikhlasan tadi, akan datangnya niat yang betul. Bila datangnya niat yang betul, maka zahir dan batin insya-Allah akan jadi betul. Jadi inilah kehendak daripada tasawuf tadi. Bila kita tengok kat sini, ilmu yang memperbahaskan tentang tazkiyatun nufus, ikhlas, niat dan betulkan zahir dan batin, tak dapat tidak ilmu tasawuf lah. Yang mana kita dapat tahu dan kita dapat memperislahkan diri kita. Jadi Molana bagi tahu yang semua yang kita sebutkan, 3 perkara yang kita sebut tadi, semuanya ada dalam Al-Quran. Semuanya sabit dalam Al-Quran. Apatah lagi Allah SWT bila nak menceritakan tentang pentingnya tazkiyatun nufus ni, Allah SWT telah bersumpah dengan sebanyak 11 kali sumpah. Kalau berbanding dengan yang lain, tidak ada pun Allah SWT sebutkan ataupun kemukakan begini dalam Al-Quran. Tapi dalam bab tazkiyatun nufus ni terlampau penting sangat, terlampau perlu sangat kepada kita. Maka Allah SWT dia telah bersumpah dengan 11 kali, iaitu dalam surah Asy-Syams yang berkata wasyamsi wadhuhaha walqamari idza talaha wan-nahari idza jallaha wal-laili idza yaghshaha was-samai wama banaha wal-ardi wama tahaha. Kemudian wa nafsin wama sawwaha. Bila dikirakan semua 11 kali semua. Jadi 11 kali Allah SWT sumpah. Kemudian baru Allah SWT nak bagi tahu tentang bahawasanya kita punya nafsu ini, dia ada satu kekuatan yang mana dia boleh buat dosa dan juga dia boleh buat baik juga. Dan dosa tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi dekat sini kita punya ada 2 nafsu. Sama ada dia bawa kita ke arah keburukan, kejahatan, ataupun bawa ke arah kebaikan. Itu dengan melalui jalan taqwa. Jadi 2 ilham, yang mana satu sama ada dia bawa ke arah kejahatan ataupun bawa kebaikan. Dengan taqwa tadi kita dapat jaga diri kita bawa ke arah kebaikan. Walau bagaimanapun Allah SWT lepas Allah SWT bersumpah tadi dan Allah SWT memperjelaskan tentang ni, maka Allah SWT telah sebut orang yang berjaya adalah orang yang mengambil tazkiyah dalam diri dia. Maka orang inilah yang berjaya. Sebab itu disebutkan qad aflaha man zakkaha. Jadi orang yang berjaya, orang yang ambil tazkiyah dalam kehidupan dia. Maka orang ni yang berjaya. Bila disebutkan di sini, perkataan yang pertama aflaha ini fi'il madhi yang menunjukkan benda yang pasti dah. Orang yang dah ambil dah. Yang kedua, datangkan kalimah qad kat situ. Lafaz qad. Qad ni menunjukkan kepada tahqiq. Tahqiq maknanya menunjukkan bahawasanya dekat sini terlampau Allah SWT tekankan kat sini.
pentingnya apa tasawuf tadi. Maka daripada sini kita tahu bahawasanya penekanan terhadap tasawuf ni membuatkan seorang itu dapat berjaya, dapat kontrol dia punya nafsu dia. Kenapa dalam jiwa seorang ni Allah beri dua kekuatan. Dia boleh kontrol, sama ada dia kontrol nafsu dia, kemudian dia berjaya, ataupun dia mengikut nafsu dia dan dia akan binasa. Jadi begitu juga Molana beritahu, sebagaimana kita tahu tadi yang pertama iaitu makna dari segi tasawuf tadi adalah tazkiyatun nufus. Begitu juga yang kedua, selepas tazkiyatun nufus, yang penting dalam tasawuf ini iaitu tasfiyatul ikhlas, iaitu bagaimana kita nak membersihkan diri kita daripada sebarang pengharapan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak buat semua perkara ni semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimaksudkan dengan dipanggil niat ikhlas niat. Jadi kita mengikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada pernah bersabda, iaitu sungguhnya aku disuruh untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan seikhlas-ikhlasnya. Begitu juga dengan umat pula disebut dalam Al-Quran tadi mukhlishina lahuddin, iaitu disuruhkan buat hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita lihat kat sini maksud tasawuf tadi, dari segi makna dan maksud tadi, pertama tazkiyatun nufus, yang kedua tasfiyatul ikhlas. Benda ni sabit dalam Al-Quran pun sabit, mungkin dalam hadis pun sabit. Seperti yang disebutkan dalam hadis Bukhari, hadis yang pertama dalam Bukhari, innamal a'malu binniyat. Semuanya berasaskan niat. Jadi tahulah bahawasanya dalam tasawuf tadi kita nak bawa yang pertama paling penting sekali, kita nak membersihkan jiwa kita tadi. Bila dah bersih jiwa tadi, yang kedua yang penting dalam tasawuf adalah bagaimana kita nak datangkan niat yang ikhlas, buat semata-mata kerana Allah, bukan untuk memperlihatkan kepada seorang ataupun meriak dan sebagainya, tapi kita nak buat semata-mata kerana Allah SWT. Jadi yang ketiga daripada makna dan maksud tasawuf tadi, yang ketiga selepas tazkiyatun nufus, kemudian tasfiyatul ikhlas, yang ketiga adalah ta'mirul zahir wal batin. Itu bagaimana kita nak perbetulkan zahir dan batin kita. Benda ini sabit dalam Al-Quran. Allah SWT suruh kita wadharu zahiril ithmi wal batin. Wal batinah. Jadi jauhkan kita daripada dosa zahir dan juga batin. Dan Al-Quran suruh jauhilah kamu akan dosa zahir dan batin. Jadi bila kita lihat daripada sini, kita disuruh untuk kita jauhkan diri daripada zahir, dosa yang zahir ataupun dosa yang batin. Dosa yang zahir seperti yang kita nampak, itu zina, kan? Kemudian membunuh, kemudian apa kita kata berbohong, kan? Dan sebagainya, yang mana dari segi zahir ni kita nampak itu adalah dosa. Yang kedua yang batin. Yang batin ni yang ada dalam hati kita pun kita nak kena buang juga, seperti hasad, dengki, semua penyakit-penyakit hati ni. Ini yang kita sebut ta'mirul zahir wal batin, ini sabit dalam Al-Quran. Sebagai yang Molana sebut tadi, iaitu ayat yang dibaca tadi kan, wazarul zahir ismi wal batinah. Jadi ini yang kita nak jauhi. Jadi benda ni bila kita faham dari segi makna tasawuf dan maksud tasawuf tadi, tiga: tazkiyatun nufus, kemudian tasfiyatul ikhlas, dan juga ta'mirul zahir wal batin. Jadi Molana bagi tahu kenapa kita bagi tahu ta'rif tasawuf tadi. Kenapa penting? Kenapa? Bila kita bagi tahu ta'rif tasawuf, makna tadi, maka umat akan tahu apa sebenarnya itu tasawuf. Kalau tidak, orang tak tahu. Bila orang tak tahu ni, dia akan jadi musuh kepada tasawuf itu sendiri. Kenapa? Masyhur dalam pepatah kan, orang patah Arab kan, disebut an-nasu a'da'un lima jahilu, iaitu manusia ni dia akan jadi musuh bagi apa yang dia tak tahu. Sebab itu kita perdengarkan, bila dia dah tahu, maka insya-Allah dia tak akan jadi musuh. Dan itulah Molana kata sangat berbesar hati, seronok sangat. Kenapa dekat Malaysia ni ada satu radio seperti IKIM kan. Daripada sini kan, umat dapat faham apa itu tasawuf, kemudian dapat betulkan kesilapan. Mudah-mudahan umat ini tidak menolak apa yang ada dalam syariat kita. Jadi masya-Allah, Molana pun maknanya orang kata apa, seronok sangat kan. Masya-Allah. Jadi alhamdulillah terang jelas tadi. Jadi Molana bagi tahu dalilnya dalam Al-Quran sendiri Allah SWT sebut.
iaitu laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. 4 kerja dekat sini. Yang pertama, apabila Allah SWT bangkitkan Nabi SAW, maka Allah SWT beri 4 kerja pada Nabi ni, dan semua ni ada pada Nabi. Yang pertama apa dia? Yatlu 'alaihi, iaitu membaca Al-Quran tu sendiri, tilawatul Quran. Jadi Al-Quran ini perlu untuk kita baca. Yang kedua, yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim, kemudian tazkiyah. Tazkiyah ni datang. Maksudnya tazkiyatun nufus ni ada dalam Al-Quran. Nabi ni bukan baca saja Al-Quran, tapi Nabi tazkiyah juga. Nabi ajar sahabat ni tazkiyah, bagaimana nak bentuk hati dan sebagainya. Begitu juga wa yu'allimuhumul kitab, Nabi ajar juga makna apa yang ada dalam Al-Quran tadi. Nabi tafsirkan, Nabi fahamkan kepada sahabat. Begitu juga, iaitu Nabi buat apa dia? Wa yu'allimuhumul hikmah, dan hikmah ni pun Nabi ajar juga, iaitu hikmah menunjukkan kepada sunnah Nabi. Jadi 4 kerja ni semuanya ada pada Nabi, dan Nabi terangkan kepada umat. Alhamdulillah. Jadi bila kita tengok dekat sini, apa yang kita faham, orang yang pandai baca Al-Quran kita panggil qari. Begitu juga orang yang mahir dalam bab menerangkan makna Al-Quran, yang dapat menafsirkan Al-Quran, kita panggil syekh tafsir, mufassir. Betul. Begitu juga bila orang yang mahir dalam bab sunnah, dalam bab hadis, kita panggil muhaddis, syekhul hadis. Jadi kan ada istilahat tadi. Adakah istilahat ni ada pada zaman Nabi? Tak ada pun. Nabi tak letak pun istilahat ni. Siapa yang letak? Kita yang selepas ni yang kita letak. Kenapa? Bila dah jadi satu bidang. Begitu juga bila tanya tazkiyah ni, orang pening. Orang pun rasa pelik, heran, mana datang? Sebenarnya sama juga. Bila dah jadi satu bidang ilmu, maka adalah istilah yang datang. Bila orang nak tahu apa ilmu tazkiyah, maka orang panggil muzaki, syekh tarikat, mursyid dan sebagainya. Maka ini dah. Sebab itu kita kata, apabila ilmu tu dah jadi satu fan, satu bidang, maka kita tak perlu nak kritik lagi, kita tak perlu nak iktiraz lagi. Persoalan ni dah jelas, kata Molana. Okey, apa yang kita nak faham dekat sini, Molana sebut contohlah. Pada zaman Nabi, sahabat ni semua belajar dengan Nabi, keempat-empat ilmu ni semua Nabi. Baca Al-Quran pun sahabat belajar terus dengan Nabi. Kemudian faham Al-Quran pun terus dengan Nabi. Kemudian tazkiyah pun Nabi terus ajar direct. Kemudian sunnah Nabi tadi terus direct dengan sahabat. Jadi pada waktu tu islahat tak perlu sangat, direct dengan Nabi. Istilahat ni muncul selepas bidang ni, orang kata satu bidang ni telah terjadi. Kemudian ni secara khusus nak tahu tafsir, kena belajar ni dengan orang, kena duduk dengan mufassir. Kemudian ada istilah-istilah dalam tafsirnya sendiri. Begitu kan nak tahu hadis. Hadis pun macam tu juga. Zaman Nabi semua ni sahih. Baca Al-Quran tak perlu tajwid. Maknanya diorang dah kenal tajwid sendiri. Diorang tahu ha keluar daripada mana, kha keluar daripada mana. Tapi bila dah selepas daripada zaman Nabi SAW, maka ada orang pun ramai dah masuk Islam. Jadi tak tahu kat mana nak keluarnya. Datangnya ilmu tajwid. Sedangkan ilmu tajwid tu mana ada pada zaman Nabi. Betul. Dibuatnya selepas tu satu bidang ilmu. Bila satu bidang ilmu datang, maka keluarnya istilahat. Istilah dia akan datanglah sekali dengan bidang ilmu tadi. Begitu juga hadis pun macam tu juga. Bila datangnya ilmu hadis, sebelum tu hadis semua sahih. Sahabat dengar direct. Kenapa selepas tu datangnya hadis tak sahih, hadis dhaif ni? Nabi ada buat ke? Tak ada pula. Jadi bila dah adanya ramai perawi, jadi kita nak tahulah rawi mana yang betul riwayat dia. Jadi timbullah islahat ni. Islahat ni kita tak kritik pun. Sebab apa? Kita dah tahu ini satu bidang ilmu. Bila satu bidang ilmu, datanglah istilahatnya. Termasuklah dengan tazkiyatun nasuf. Dengan tasawuf tadi. Tasawuf ni ada pada zaman Nabi. Tapi dah bila dah satu bidang ilmu, kenapa Molana bagi tahu tadi, semua orang ni bukan sempurna. Tak ada seorang pun boleh dapat jadi macam Nabi, nak kontrol semua ilmu tadi. Ada setengah orang ni dia mahir dalam bab tafsir saja. Bila dia mahir dalam bab tafsir, dia akan terang bab tafsir saja. Bila dia mahir bab hadis, dia terang bab hadis. Jadi tak ada kita nak kata seorang ini dia ada semua sekali. Jarang sangat, mana nak kata, jarang sangat. Jadi setiap tu dia ada ahli dia. Jadi kita rujuklah pada ahli tadi, insya-Allah kita akan dapat kejayaan tadi. Itulah wujudnya istilah tasawuf itu. Tasawuf itu. Kenapa perlu kita mendalami dan belajar ilmu tasawuf? Ya, betul. Jadi sebagaimana yang lain ada istilah, begitu juga tasawuf pun ada istilah. Orang yang faham, insya-Allah dia tak. Jadi Molana beritahu, alhamdulillah, masya-Allah. Jadi Nabi Musa AS dia pernah doa pada Allah SWT dalam Al-Quran yang disebutkan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Antara yang Nabi Musa doa kat sini supaya apa? Diinsyirahkan,
iaitu hati dia dibuka, dilapangkan. Kemudian supaya dia dapat bercakap dengan supaya orang dapat faham percakapan dia. Yafqahu qawli. Mereka dapat faham percakapanku, ya Allah. Jadi yang dimaksud dekat sini bukan kita nak supaya dia terima kita, tidak. Kita nak dia faham je. Kenapa tugas kita ni untuk memahamkan je. Terima tak terima tu pulang. Iaitu kerja Allah SWT nak beri hidayat pada siapa saja. Tapi kita ni kerja kita faham. Macam Nabi Musa ni, dia minta dengan Allah SWT supaya fasihkan lidah dia, supaya dia dapat terang pada orang dan orang faham je. Kenapa? Yang nak membuatkan dia terima ataupun tidak, itu bukan kerja kita dah. Itu Allah SWT punya kerja. Jadi kita kerja fahamkan. Yang kedua, Molana terangkan juga. Macam Nabi SAW pergi ke Taif. Bila Nabi pergi ke Taif, lepas tu tengok orang Taif buat macam mana dengan Nabi. Tu balasan yang diorang bagi. Sedangkan Nabi datang untuk beri kebaikan pada mereka. Sehingga Allah SWT utuskan malaikat yang khas untuk nak azab orang Taif, nak angkat gunung, nak terbalikkan ke atas orang Taif. Nabi beritahu, jangan. Apa yang Nabi doa? Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kau berilah hidayah pada kaum aku ni. Dia tak tahu. Dia tak tahu yang Nabi datang untuk nak beri kebaikan pada dia. Dia tak tahu lagi. Ini yang Nabi. Ini yang kerja yang kita boleh buat. Kita hanya boleh memahamkan. Yang dapat memberikan ni Allah SWT. Jadi kalau andai kata Molana kata diorang degil juga. Ini kita ambil dalam Quran. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Apabila orang yang degil, orang yang jahil ni, dia banyak sangat bercakap dengan kita kata salam. Dah sejahtera, tak apalah, kamu baik. Allah SWT, Allah hafiz. Ini kita lepaskan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap kena usaha. Jadi Molana macam tu, Molana bagi tahu, kita akan usaha, kita akan terang dengan dalil kita, kita akan cuba fahamkan takat apa yang kita dapat fahamkan. Terima tak terima tu kerja Allah SWT. Lepas tu kita doa, Molana kata. Itu yang paling penting. Betul. Jadi Molana terangkan tadi, iaitu berkaitan dengan wasilah. Yang pertama sekali kita nak tahu tawassul. Tawassul dengan Nabi sendiri. Adakah boleh ataupun tidak? Dalam Al-Quran Molana sebutkan ada satu ayat dalam surah Al-Anfal, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Iaitu pada ketika itu ayat ini diturunkan ketika puak-puak orang kafir Quraisy ni dia minta dia bagi tahu pada Nabi, kalaulah betul maksud Nabi ni adalah hak, ya Allah, kau turunkanlah azab. Azab apa? Yang merupakan batu. Turunkan batu, hujan batu kepada kami, ataupun datangkan kepada kami azab yang pedih. Jadi Allah SWT jawab dengan tu, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah SWT sekali-kali tidak akan azab mereka kalau Nabi wujud dekat situ. Nabi ada dekat situ. Selagi mana Nabi ada dekat situ, Allah SWT tidak akan azab. Jadi ini menunjukkan bahawasanya tawassul dengan Nabi ni sabit dalam Al-Quran lagi. Atas wasilah Nabi ada ni tadi, maka dia orang tidak dikenakan azab. Tak kena bala. Tidak kena bala tadi. Jadi kita kata, asal tawassul tu sendiri ada dalam ini lagi. Okey, kemudian ada lagi satu ayat. Selain daripada Nabi, boleh tak kita tawassul dengan awliya yang selain daripada tadi? Para ulama. Oh, para wali Allah, para orang yang saleh, orang yang dekat dengan Allah SWT. Boleh tak kita bertawassul? Sudah tentu. Kenapa? Molana bacakan ayat tadi, iaitu ada dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu mencari melalui wasilah tadi. Jadi wasilah tadi, tawassul ni wujud. Ada setengah orang yang salah faham dalam ayat ni. Dia kata apa? Wasilah dekat sini adalah amalan. Dia bukannya orang-orang yang tertentu. Molana bagi tahu, ni kita nak kena faham. Takwa tu sendiri menunjukkan kepada amalan. Wasilah pun kamu buat amalan juga. Jadi kalau dua kat sini, satu takwa datang, kemudian wasilah pun kamu kata makna amal juga, maka kat sini datang makna takkid. Sedangkan kita tengok dalam masalah ini, masalah Quran ni diturunkan dalam bahasa yang balaghah, bahasa yang fasih. Betul. Jadi bila bahasa fasih, kita kena bawa makna istinaf. Istinaf ni makna yang pertama lain, yang kedua lain. Yang pertama sebab itu dikatakan ulama bagi tahu bahawa yang makna takwa tadi makna amalan. Yang wasilah tadi maknanya adalah menunjuk kepada zat. Jadi ini makna istinaf. Dalam kaedah istilah balaghah, dalam kaedah balaghah, maka kita kata al-istinafu aula min at-ta'kid. Al-Quran ni balaghah.
Jadi istinaf tu dia lebih aula daripada kita nak beri makna takkid. Jadi Quran ni balarah. Kalau kamu buat macam tu, mana datang balarahnya Al-Quran. Kita nak beri baligh Al-Quran tadi. Sebab itu ulama banyak mengatakan macam ni, kenapa kamu tak faham. Okey, yang kedua apa tu Molana bagi tahu, bahkan untuk memahami tadi hadis tadi, apa ayat Al-Quran tadi, Allamah Zahid Al-Kautsari rahimahullahu taala, seorang ulama yang hebat kan, dia menyatakan bahawasanya yang pertama yang ada dalam ayat ittaqullah tadi memang dia menunjukkan kepada keumuman, iaitu amalan masuk semua. Tapi bila masuk kepada wasilah tadi, wabtaghu ilaihil wasilah, Allamah Zahid Al-Kautsari ini menyebutkan ini adalah khusus kepada zat. Khusus kepada zat. Ini kata siapa? Kata Allamah Zahid Al-Kautsari dalam menerangkan tawassul. Jadi Allamah Zahid Al-Kautsari kata daripada umumnya makna wasilah tadi, dia menunjukkan kepada zat. Apa dalilnya sabit? Dalilnya sabit daripada hadis Umar sendiri yang ada dalam Bukhari, yang kata Umar radhiyallahu anhu kata, inna kunna natawassalu binabiyyika, kan, iaitu dulu kami telah bertawassul dengan nabi kamu. Jadi sekarang kami nak bertawassul pula dengan apa? Pakcik, iaitu Abbas, pakcik Nabi iaitu Abbas. Jadi dua tawassul dengan Nabi sabit, tawassul dengan iaitu kerabat Nabi pun sabit, iaitu Sayyidina Abbas, orang yang baik, orang yang saleh, dua-dua sabit. Maka Allah SWT turunkan hujan asbab dia tawassul tadi. Sebab itulah akidah kita ada sunnah wal jamaah, maka kita terima tawassul tadi. Tawassul tambah lagi tawassul dengan Nabi SAW, dengan orang yang baik, dengan wali-wali Allah, sama ada mereka hidup ataupun mereka dah meninggal pun boleh lagi. Ini akidah kita. Ini yang kita terima. Benda ni bukan sahaja sabit dalam Al-Quran, hadis pun sabit juga. वली की जिंदगी में भी और वली की वफात के बाद, iaitu sama ada wali ni dihidup, kemudian selepas kita mati, dia mati pun boleh juga kita tawassul. Jadi Molana bagi tahu tentang cium tangan ni hasilkan keberkatan ni, sabit yang pertama sekali hadis yang ada dalam Sunan Kubra Imam Baihaqi punya, babu ma jaa fi qiblatir rajuli waladahu, iaitu bila kita tengok satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Fatimah masuk je dekat dengan rumah dia, maka Nabi akan apa orang kata apa, tarhib, Nabi akan masya-Allah marhaban kan, kemudian meraihkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan cium Fatimah, kemudian akan dudukkan Fatimah dekat dengan dia dekat majlis tempat dia duduk. Begitu juga bila Nabi masuk ke dalam rumah Fatimah, maka Fatimah pun akan raihkan. Bila Fatimah raihkan apa yang Fatimah buat, waqamat, Fatimah berdiri, fa akhadat bi yadihi, maka Fatimah telah ambil tangan bapaknya iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqabbalatu, lalu dicium tangan bapaknya. Jadi ini sabit. Satu Fatimah buat, iaitu dicium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam Sunan Baihaqi. Yang kedua pula ada dalam Sunan Abi Daud, iaitu hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Itu hadis ni panjanglah, iaitu antara yang lafaz yang tu, maka Abdullah bin Umar kata fadanauna, yakni minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami telah mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka faqabbalna yadahu, lalu kami cium tangannya. Dia sabit dalam hadis pun, alhamdulillah, masya-Allah. Kemudian begitu juga dalam Al-Adabul Mufrad, Imam Bukhari punya kitab, daripada Suhaib, beliau berkata raaitu aliyan, aku telah melihat Ali yuqabbilu yadal Abbas wa rijlai, iaitu Ali ni dia mencium tangan Abbas, bukan saja tangan, kaki yang sabit dalam ni. Kita cerita bab tangan pun. Jadi dalam ni. Kemudian tuan-tuan demikian ada Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita lihat bukan saja dalam hadis, kita tengok pula dari segi fiqh, mazhabnya pula. Apa kata mazhab? Yang pertama sekali kata mazhab daripada Al-Hanafi, Allamah Alauddin Al-Haskafi Al-Hanafi, dia sebut wala ba'sa bitaqbili yadir rajul al-alim wal mutawarri ala sabil tabarru. Tak ada masalah kalau seorang tu nak cium tangan seorang yang alim tadi, kan, ataupun orang yang warak tadi, atas dasar kita nak ambil berkat daripada dia, tak ada masalah. Ni dalam mazhab Hanafi. Begitu juga bila kita pergi pula pada mazhab, iaitu mazhab dekat sini mazhab Malik pula disebutkan. Antaranya Imam Abu Hasan Al-Maliki tulis wa amma yadul ab war rajul salih, adapun tangan bapa dan juga tangan orang yang saleh, wa man turja barakatuhu, dan orang yang kita harapkan keberkatan daripadanya, boleh dicium.
tak ada masalah. Mazhab Maliki. Pergi pula pada mazhab Syafi'i, iaitu kita pernah dengar Tuhfatul Habib, iaitu satu kitab yang masyhur Sulaiman Al-Bujairami kan. Jadi daripada situ dia tulis wastadalla Subki ala jawazi taqbil al-mushaf bil qiyas ala taqbil al-hajar al-aswad wa yad al-alim as-salih wal walid idh min al-ma'lum annahu afdalu minhum, iaitu antara dalil Imam Subki iaitu boleh kita mencium mushaf iaitu al-Quran itu dengan dikiaskan kepada apa? Menciumnya Hajar Aswad. Hajar Aswad boleh dicium. Kemudian tangan orang alim pun boleh cium. Tangan orang saleh pun boleh cium. Kemudian tangan bapa pun boleh cium. Jadi bila semua ni boleh cium, jadi Al-Quran adalah benda yang kalamullah yang lebih afdal sekali. Jadi kat situ takkan kita boleh cium pula. Ini kiasannya. Dia sebutkan benda-benda ni ada. Jadi begitu juga bila kita tengok last sekali, iaitu dalil daripada fiqh Hanbali, la ba'sa bi taqbili ar-ra's wal yad li ahli al-'ilm wa din wa nahwihim. Begitu juga tak ada masalah kalau kita nak cium kepala, tangan orang alim ini dan juga orang yang agama, masya-Allah, boleh. Ini fiqh Hanbali dalam kitab ini disebut Kasyaful Qanna'. Begitu juga antara ulama yang sana, antara rujukannya iaitu dari institut yang besar iaitu Dioban, terkenal daripada Darul Ulum Dioban. Antara ulama yang masyhur iaitu Molana Rashid Ahmad Ganggohi, dalam fatwanya Fatwa Rashidiyah dia tulis bahawa mulaqat ulama sulahat kahad cumna mubah. Jadi bila kita nak jumpa masya-Allah. Jadi bila kita nak jumpa, waktu kita jumpa, kita bertemu dengan ulama, kemudian dengan orang yang saleh, kita nak cium tangan ni tak ada masalah, boleh. Begitu juga Mufti Muhammad Hassan Ganggohi pun sebut dia kisi buzruk pir mursyid kahad cumna jaiz. Orang nak cium mursyid dia punya tangan, tak ada masalah, semuanya boleh. Banyaklah bila kita lihat, pertama kita lihat dalam hadis, kedua kita tengok dalam segi mazhabnya, kemudian dari segi kata-kata ulama, masya-Allah, semuanya ada.